Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Irfan bin Muhammad Yatim daripada kelas DKM 2G nombor matriks DKM 21F1186. Nama saya Mia Muhammad Atil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Irfan bin Muhammad Yatim daripada kelas DKM 2G nombor matriks DKM 21F1186. Dan ahli kumpulan saya. Nama saya Mia Muhammad Akil bin Mia Zawari, nombor matriks 24 DKM 21F1159. Jadi, kami daripada grup 1 akan membincangkan dan membuat satu video dokumentari tentang penemuan teknologi bagi galian. So, pada umumnya, galian adalah produk atau bahan yang terdapat di dalam kerak bumi ataupun di bawah tanah. Lain itu, terdapat juga pengertian tentang galian menurut para ahli, iaitu Undang-Undang Nombor 11 Tahun 1967. Bahan galian ialah semua unsur-unsur kimia, mineral-mineral, biji-biji dan segala macam jenis batuan, termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan dari alam. Terdapat pelbagai contoh bahan galian yang terdapat di dalam kerak bumi seperti emas, perak, intan, belerang, air zam-zam dan lain-lain. Jadi, bagi dokumentari kami pada hari ini, kita akan membuat dokumentari tentang air zam-zam. Latar belakang penemuan air zam-zam. Kewujudan air zam-zam sinonim dengan sejarah Hajar dan puteranya Nabi Ismail AS yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim AS di sebuah lembah yang gersang atas perintah Allah SWT. Baginda telah meninggalkan isteri dan puteranya Ismail AS yang masih menyusui itu di kawasan tersebut, dengan hanya berbekalkan sebuah bekas daripada kulit yang mengandungi beberapa biji buah tamar dan seuncang air. Apabila bekalan telah habis, diikuti keringnya susu Hajar, puteranya Ismail AS mula menangis kerana kepanasan dan dahaga. Sedih melihat suatu itu, Hajar telah memberanikan diri dan dengan pergi mendaki sebuah bukit yang berhampiran, iaitu Bukit Safa, dengan harapan dapat bertemu dengan manusia untuk menolongnya. Setelah mendapati tiada apa-apa, beliau turun lalu berjalan hingga tiba di sebuah bukit, iaitu Bukit Marwah. Hajar mendaki bukit tersebut dengan harapan yang sama, namun tetap hampa. Begitulah berlarutnya perbuatan tersebut sehingga mencecah 7 kali ulang-alik. Satu ketika pada saat semakin kritikal, semasa Hajar tiba di Bukit Marwah pada kali terakhirnya, Hajar mendengar satu suara yang apabila diamati dengan penuh teliti, datangnya dari arah di mana puteranya Ismail AS ditinggalkan. Alangkah terkejutnya Hajar apabila mendapati ada air yang sedang terpancar berhampiran Ismail AS. Hajar dengan segera membuat kepungan sambil berkata, Tazam tazammu, agar air yang terpancar itu tidak melimpah keluar. Sempena dengan peristiwa itulah dinamakan Telaga Zam-Zam. Setelah itu, Hajar mengisi bekas airnya yang kosong itu dengan air tersebut. Dengan wujudnya Telaga Zam-Zam diikuti dengan pembinaan Kaabah oleh Nabi Ibrahim AS dan puteranya Nabi Ismail AS, yang mana jarak antara kedua hanyalah kira-kira 18 meter sahaja. Bumi Makkah yang terdahulunya sebuah kawasan yang gersang serta tiada berpenghuni telah mula didiami manusia. Sehingga hari ini, Makkah menjadi tumpuan penganut agama Islam untuk menunaikan ibadah haji, umrah dan ekonominya berkembang pesat. Air zam-zam serta dalilnya. Air zam-zam boleh mengenyangkan sesiapa yang meminumnya. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, padanya air zam-zam terdapat makanan yang mengenyangkan. Kedua, di dalam kitab Al-Idah karangan Imam Al-Nawawi disebutkan bahawa sunat meminum air zam-zam dengan sebanyaknya. Ini kerana telah sabit di dalam Sahih Muslim daripada Abu Uzar radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda pada air zam-zam, sesungguhnya ia adalah berkat dan ia adalah makanan yang mengenyangkan serta penyembuh kepada penyakit.
Seterusnya, 2 kaedah fiqah terhadap air zam-zam. Air zam-zam menjadi harus apabila 1. Menjual air zam-zam tetapi perlu memelihara adab dan tata cara selepas memilikinya demi menjaga kesucian air zam-zam. Yang kedua ialah memberikan air zam-zam kepada orang yang bukan Islam. Ia merupakan sikap yang terpuji dan menunjukkan akhlak yang baik. Sebagai rumusan, terdapat pelbagai kepentingan untuk mempelajari sains, teknologi dan kejuruteraan Islam yang berguna dalam kehidupan seharian kita. Galian merupakan satu tajuk yang dapat membuka minda kita untuk lebih mengenali tentang alam kerana terdapat pelbagai ciptaan alam yang terhasil dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti contoh, air zam-zam yang banyak memberi manfaat kepada orang yang meminumnya. Sekian saja daripada saya, Muhammad Irfan bin Mak Yatim, dan kawan saya Mio Muhammad Akil untuk video dokumentari pada hari ini. Sekian, terima kasih.